minta Menteri untuk menyatakan apakah status larangan ekspor nadir bumi atau rare earth elements pada ketika berlakunya peralihan teknologi sekarang bagi pemprosesan dan industri hilirannya dibangunkan sebagai satu langkah untuk memanfaatkan kadar ringgit yang optimum untuk ekspor tersebut. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Pelaksanaan moratorium aktiviti pengeksportan bahan mentah unsur nadir bumi NRREE telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2024 dan penilaian akan dibuat untuk setiap 6 bulan. Ia telah pun dipersetujui di Mesyuarat Jemaah Menteri pada 27 Oktober 2023 yang menyatakan pelaksanaan moratorium aktiviti pengeksportan bahan mentah NRREE dijalankan sebagai inisiatif untuk membangunkan industri ini di peringkat pertengahan. Kementerian telah memaklumkan pelaksanaan moratorium ini kepada semua kerajaan negeri melalui edaran surat bertarikh 20 Disember 2023. Memang ada permintaan daripada beberapa kerajaan negeri untuk mempertimbangkan semula pelaksanaan moratorium tersebut. Berhubung dengan perkara tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Februari 2024 telah menegaskan bahawa dasar sedia ada ialah tentang halangan ataupun tentang halangan untuk pengeksportan NRREE. Dan kita telah mengeluarkan satu lagi surat peringatan kepada kerajaan negeri pada 6 Mac 2024 yang meminta mereka untuk mematuhi pelaksanaan moratorium pengeksportan bahan mentah NREE yang sedang berkuat kuasa. Terima kasih. Sila Ipoh Timur. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tan Sri. Kalau kita semak statistik rakan dagang China dengan Malaysia pada tahun 2023, rare earth oxide dengan izin yang diimport oleh China daripada Malaysia adalah sejumlah 19,081 tan yang bernilai 975 juta ringgitnya. Tapi kalau kita semak statistik Malaysia kita sendiri, pengeluaran ke luar negara maksud ekspor dari segi rare earth carbonate adalah sebanyak 7,000 tan dan 3,000-nya rare earth oxide. Bermaksud 16,000 tan pengeluaran Malaysia adalah secara tidak rasmi atau lebih teruk lagi secara haram. Maksudnya adakah ini datang daripada pelombongan dan ekspor haram yang telah dibeli oleh China, diperolehi oleh China, dan apakah strategi jangka panjang sementara kita tunggu kemasukan teknologi transfer untuk pemprosesan dan downstream, midstream dan downstream di Malaysia, apakah strategi kerajaan, adakah kita nak longgok, adakah kita nak benarkan atau membuka ruang yang lebih besar bagi pelombongan haram ini yang sedang berlaku, dan akhirnya dari segi kita nak jual kepada siapa, strategi nak jual kepada siapa sekiranya kita ada pemprosesan dari segi light rare earth dan heavy rare earth, dari scandium ke yttrium sehingga ke lutetium, 17 rare earth mineral, apakah strategi negara dalam perkara ini dan sama ada ahli-ahli parlimen akan dilibatkan dalam proses tersebut. Sekian. Sila Menteri. Okey, terima kasih. Kita sendiri sedar ada laporan yang menyebut daripada negara China yang sebagaimana disebut oleh Ipoh Timur tersebut, yang daripada pilot projek ataupun projek perintis di Kenering ialah sebanyak 3,000 tan rare earth oxide yang dihasilkan daripada 7,000 tan rare earth carbonate. Jadi tentang anggaran 16,000 itu sememangnya yang kita jangkakan ia adalah daripada pengoperasian lombong-lombong nadir bumi haram yang ada. Kalau dalam kawasan kita ada misalnya kompartmen 12 hutan simpan Bukit Enggang daerah Sik. Seterusnya kompartmen 346 hutan simpan Bintang Hijau Pengkalan Hulu di Perak. Ketiga hutan simpan Piah daerah Kuala Kangsar di Perak, kompartmen 411 hutan simpan Ulu Jelai daerah Lipis, hutan simpan dan seterusnya. Kawasan tanah milik ada dua kawasan iaitu Kampung Sikai, Seri Menanti daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan
dan Titi di daerah Jelebu Negeri Sembilan. Jadi sebab itu bagi kita dia bukan yang paling penting ialah satu soal penguatkuasaan, tetapi kedua ialah bahawa hakikatnya kita sudah pun ada SOP NRREE yang telah kita kongsikan dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga business model yang mana kita mahu ada pendekatan yang menyeluruh dalam industri ini. Dan kita akan ada pertemuan sebagaimana saya ada maklumkan minggu lepas dengan Kementerian Ekonomi, MOSTI dan juga MITI untuk kita ada satu pendekatan menyeluruh dalam hal ini. Dan sebagai makluman kepada Yang Berhormat, perkara ini kita tahu dia melibatkan persaingan strategik antara pihak negara China dan juga negara Barat. Buat masa ini negara China menguasai industri nadir bumi ataupun REE, tetapi ada minat yang besar di kalangan negara-negara lain, misalnya Eropah, Amerika, Jepun, Korea, Australia untuk mereka turut menceburi bidang ini. Pendirian Malaysia ialah kita terbuka, mana-mana kita sudah pun ada kilang pemprosesan Lynas di negeri Pahang yang merupakan kilang pemprosesan terbesar selepas negara China. Dan kita juga ada melihat beberapa penambahbaikan yang boleh kita buat dari segi dasar dalam yang melibatkan industri nadir bumi ini supaya menarik lebih banyak pemain-pemain. Sebab apa misalnya Lynas, bahan-bahan yang mereka proses itu buat masa ini daripada Australia, mereka juga bersedia untuk proses bahan-bahan daripada negara kita, ia dieksport ke negara Vietnam ataupun dieksport ke negara Thailand untuk diproses sebagai magnet dan sebagainya. Jadi kita merasakan lebih baik kilang-kilang ini dapat datang ke Malaysia untuk turut serta, sebab dalam industri teknologi ataupun tenaga boleh baharu, Malaysia memainkan peranan penting. Dalam industri EV juga kita memainkan peranan penting. Jadi pendekatan kita ialah untuk melihat mereka dapat melabur di sini dengan untuk terlibat di dalam industri NRREE daripada peringkat awal sehingga ke peringkat akhir. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pertama saya ucap selamat menyambut Ramadan kepada semua umat Islam. Yang keduanya saya ucap tahniahlah pada kerajaan kerana polisi tidak ekspor hari ini satu tindakan yang sangat tepat. Yang saya fikir oleh kerana persaingan bagi permintaan yang sangat tinggi, dia terdedah kepada kecurian dan penyeludupan REE secara sangat tinggi kerana kosnya sangat mahal. Persoalan saya ialah apakah mekanisme yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan bagi membantu negeri-negeri yang punya stok REE yang banyak, sama ada kerajaan bantu dari segi teknologi ataupun perkara lain, terutamanya dalam penyediaan tapak pemprosesan. Dan persoalan kedua ialah Lynas kan telah buka dua, satu di Amerika dan satu lagi di Australia. Apakah pihak kerajaan tidak bercadang untuk membantu supaya Lynas juga turut membuka kilang memproses REE ini di negeri yang tertentu supaya kita boleh menyekat kadar kecurian dan penyeludupan REE keluar daripada negara kita. Terima kasih. Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tentang perkara ini, kita sememangnya mahu bekerjasama dengan pihak kerajaan-kerajaan negeri, dan sebab itu kita merasakan kalau kita ada dasar yang mengharapkan hanya pasaran tanpa ada satu perancangan yang khusus di antara kerajaan persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri, kita mungkin tidak akan berjaya dalam hal ini kerana dia satu bidang yang sangat kritikal dan juga satu bidang yang teknologi dia agak terhad, bukan banyak negara yang ada. Justru atas sebab itu, misalnya kita ada dijangkakan lebih kurang 10 negeri yang ada NRREE di Malaysia, tetapi tidak mungkin semua negeri ini dapat menjadi pelombong dan kemudian membuat kerja-kerja yang sama, duplikat antara satu negeri dengan negeri yang lain kerana modal besar dan sebagainya. Jadi sebab itu kita memang merasakan bahawa perlu ada satu perbincangan yang khusus tentang hal ini. Sebagai contoh, macam sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, Lynas kini mereka telah pun mewujudkan, sebab Lynas sekarang memproses bijih daripada Australia.
dan ia jenis bijihnya berbeza dengan apa yang ada di negara kita. Jadi mereka sudah pun membuka satu lagi line di dalam kilang mereka di Pahang itu untuk memproses bijih yang datang daripada Malaysia, yang sesuai dengan bijih yang ada di negara kita. Jadi daripada tetapi kita ada juga beberapa pemain-pemain lain yang berminat untuk masuk ke dalam negara kita, dan kita akan cuba lihat apa galakan yang boleh kita berikan untuk membolehkan mereka beroperasi di sini. Memang sekarang ada beberapa negara, kalau dari segi pelombongan, negara Myanmar, negara Vietnam yang juga turut serta di dalam NRREE ini. Kalau Vietnam juga mereka sudah pun ada beberapa kilang pemprosesan. Jadi kita juga ingin menceburi satu pendekatan yang menyeluruh dalam soal NRREE ini. Terima kasih.